Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, episod 22 podcast Duo Porak Pum Pam Pum Pam Pum Pam. Biar pum pam asalkan berilmu. Okay. Kita punya pum pam, saya Sadik dah sebut dalam parlimen tau. Pumpang dia kata. Kau tak tengok masa dia cakap pumpang tu dia lawan lah. Dia nak lawan lah. Takut dia hempah meja tu, dia punya bahu terkehel. Takkanlah Mamat tu macam tangan pisang sangat kan. Cepat sangat injured. Tangan pisang Itu bahasa atlet tu, tangan pisang. Sekolah kau ada hantar pergi Olimpik? Wakil untuk main Olimpik daripada produk soal sukan. Farah N? Tu Farah N terus. Farah N. Soal sukan Bukit Jalil. Ya dah, Farah N nak pergi penawar. Farah N ni kita mewakili semua produk sekolah sukan. Okey lah tu. Badminton tu semua budak Bukit Jalil. Banyak Bukit Jalil lah. Kalau tak hoki pergi. Tapi hoki masa tu kita peringkat sukan Asia apa. Sukan Asia tu kita dah leading 3-1. Masa tu lawan Jepun. Kalau kita menang masa final tu, kita dah boleh pergi Olimpik lah. Last kita pergi Olimpik hoki masa tahun 2000. Memang kita kemarau untuk ke Olimpik bagi sukan hoki. Kalau tak memang ramai budak-budak sekolah sukan Tunku Mahkota Ismail. Hoki sayang betul. Cikgu Faris. Ya. Episod 22. Apa khabar? Apa khabar kepada siapa? Apa khabar kepada sistem demokrasi negara? Apa khabar kepada rakyat? Allahu Akbar. Apa khabar pada kes harian COVID-19? Apa khabar kepada Abah dan kabinetnya? Itulah dia, episod 22 kita ni. Latarnya apa bro? Latarnya. Kita dah macam dah nampak ni latar apa yang kita nak cakap ni. Sekali lagi lah, negara kita dilanda krisis perlembagaan lah bagi aku kan. Kita dah masuk bro. Sebelum ni banyak dah, tapi ni lagi sekali. Bila krisis perlembagaan ni berlaku kan, kalau kau perasan, bila berlangsungnya sidang parlimen mesti ada. Sebelum ni kali terakhir masa nak undi belanjawan, betul? Ada sikit krisis perlembagaan kat situ. So kali ni jadi lagi. Ini semua gara-gara taki-taki rumba. Apa dah jadi dengan Taki? Tak, Fahmi, bagi aku Taki Yudin Hassan, Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang ni, dia hanya sebagai sebagai wakil kerajaan je. Sebenarnya dia bertindak atas dasar dalam kesepakatan dalam kabinet tu sepatutnya. Maksudnya keputusan ni ahli-ahli kabinet mesti dah tahu. Saya cakap ni, kita cakap apa, keputusan membatalkan semua ordinan darurat sebanyak berapa section? 11 ke 6? 6 ordinan section, aku tak tahu berapa. 6 ordinan darurat dibatalkan pada 21 Julai. Yang menyebabkan semua ahli parlimen semasa mesyuarat khas, sidang khas. Ayat dia semalam kan. Kemarin dia menyebut kemarin dia menyebut macam saya lupa nak bagi tahu, dia kata. Saya lupa nak bagi tahu yang kesemua 6 ordinan darurat telah di-revoke pada 21 Julai. Dia menggelupur sebut benda tu. Dia padahal dia lupa. Apa yang dia sebut tu tertepek tahi ke kepala PN, kerajaan PN. Kesian tengok. Dia masa tu keadaan, kalau kau mengikuti perjalanan
mesyuarat khas lah. Kita bukan sidang parlimen pun 5 hari ni kan. Mesyuarat khas Dewan Rakyat ni, dia kekalutan. Dia dah 2 hari pertama tu, taki-taki rumba ni didesak satu isu pasal mula-mula sebelum dia mengumumkan revoke 6 ordinance tu, dia kena lanyak pasal darurat. Pasal ni lah, mesyuarat khas ni. Mesyuarat khas yang tak ada macam mana mesyuarat ni dipanggil. Dipanggil satu, lepas tu tak ada perbahasan satu, lepas tu tak ada pengundian satu. Itu antara yang dipersoalkan barisan pembangkang lah kan. Lepas tu dihenyak tu yang keluar tu, kita dah revoke. Tapi kalau dah revoke, kenapa tak nak diberitahu pada 21 Julai tu, semasa mesyuarat kabinet yang terakhir katanya kan. Dan secara tak langsung sebenarnya, kalau mesyuarat kabinet ni berjalan, sebelum mesyuarat kabinet tu berlaku pada hari Rabu setiap minggu, 21 Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Yalah. Jadi perjalanan negara akan diketahui oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi untuk memperkenankan supaya pembatalan ordinan darurat ni kan, sepatutnya mendapat perkenan dan juga dimaklumkan kepada Yang di-Pertuan Agong, seperti yang termaktub dalam perkara 150/3. Memanglah itu prosedur. Prosedur dan kaedah untuk membatalkan sesuatu ordinan darurat tu. Zaman apa? Bosku pernah buat kan. Sidang media Bosku petang tadi kata zaman dia pernah dia batalkan ordinan darurat. Flow dia menghadap Agong, dapat perkenan, gazette kan, selesai. Barulah revoke. Kan? Tapi ini taki pakai umum. Surat tak ada, apa tak ada, kita dah revoke 21 Julai dia kata. Lepas tu terkarap. Aku nak tambah juga Fahmi. Sebab apa? Pengamal undang-undang sendiri kata yang ada kuasa, yang memberikan kuasa untuk dan memberikan perkenan untuk memperkenankan, mengisytiharkan proklamasi darurat tu adalah siapa? Yang di-Pertuan Agong kan? Yalah. Yang memberikan perkenan. Jadi untuk membatalkan pun ia kena kembali semula juga, kena menghadap Agong. Memanglah secara logiknya dalam tempoh darurat kan. Alternatif yang lainnya ialah dibawa ke parlimen untuk dibahaskan, untuk diundi ke, kalau ditolak ke apa ke, kena ada pengundian lah. Itu cara kedua. Kan? Betul. Tapi sekarang ni Caca Marba petik kata Anwar Ibrahim kata ni pasal malam ke? Ni seperti pasal malam ke? Macam wish aku pula ini macam magic tau. Bagi aku macam wish birthday je. Aku nak wish selamat hari jadi. Macam wish hari jadi kan. Selamat hari jadi. Padahal dia tak tahu hari jadi orang tu bila. Dia ucap je. Itulah bodoh. Aku nak cakap simple lah. Dia bila dia umum dia batal, dia revoke tu, satu dia tak dapat perkenan, lagi satu tak ada hitam putih. Dapat perkenan Agong tahu ke tak ni Fahmi? Okey, ini aku nak cerita. Ini aku nak cerita. Aku ada berborak dengan seorang pegawai menteri kanan. Pegawai menteri kanan ni cakap pada meeting 21 hari bulan tu tak ada pun kata dapat perkenan. Meeting kabinet 21 hari bulan tu baru mencadang, jemaah menteri mencadang nak revoke. Tu cerita dia. Baru mencadang. Lepas tu Agong tak maklum pun maksudnya. Tak ada pun. Sebab tu taki beria sangat nak jawab hari Senin. Kan tadi semalam kan dia kena asak lagi sekali. Kan kena balon gila babi. Semua suruh jawab kan. Sampai Anwar Ibrahim pun tengking Bang Non kata, Bang Non marah taki, marah speaker sekali.
Dua dalam satu Bang Non balon. Dia kata speaker berlindung di sebalik speaker. Speaker pun dah terpalit. Dia kata kan, jawab satu soalan substantif je. Soalannya, Agong berkenan ke tak? Sebab Itu ini je. adalah perkara fundamental ni. Tapi perkara dia tak asas. boleh jawab. Dia tak boleh jawab soalan mudah tu, ya atau tak Agong dah berkenan. Maknanya ibarat macam Bang Non cakap lah, kita assume memang benda tu tak dibawa kepada Agong langsung, tak ada berkenan pun. Dia main embus je. Tapi sanggup geng-geng ni sampai nak buat macam ni sebab untuk mempertahankan kelebihan diorang sebagai kerajaan, untuk mengelakkan berlaku pengundian. Betul tak? Pengundian di Dewan Rakyat apabila Agong sendiri dalam mesyuarat khas perjumpaan dengan Majlis Raja-Raja masa bulan Jun hari tu kan, 26 Jun kan. Keputusan Majlis Raja-Raja atau Raja-Raja pada masa tu mahukan persidangan parlimen diadakan segera untuk membahaskan rang undang-undang ordinan darurat. Membahaskan. Maksudnya proses perbahasan itu mesti dibahaskan. Lepas dibahas ada undian. Itulah sepatutnya. Jangan takut dengan undian sebenarnya. Kalau ikut daripada titah tuanku, jelas dah tuanku suruh menitahkan sidang parlimen dibuat untuk membahaskan ordinan darurat dan proklamasi darurat. Kan? Bila sebut Majlis Pemulihan Negara tu. Pemulihan PPN, Negara perbahasan. Betul. Bahaskan pasal PPN tu. Bila sebut bahas, secara definisinya adalah sidang parlimen biasalah. Kan? Takkan orang bodoh boleh definisikannya sebagai mesyuarat khas pula. Mesyuarat khas tak ada perbahasan. Bila dah disebut untuk membahas, secara tak langsungnya sidang parlimen biasa. Apa susah no? Apa yang takut Aduh. Sekarang ni nampak sangat dah Fahmi. Aku pernah tengok satu persidangan parlimen hybrid. Afrika dah buat dah. Kita tengok negara Afrika pun dah buat. Afrika buat masa tahun 2020, tahun lepas. Kita tutup parlimen 7 hingga 8 bulan. Sekarang nak bersidang pun dia buat hal macam ni. Dia buat magic macam ni. Dia buat pasar malam macam ni. Ini satu pencabulan kepada sistem demokrasi bagi aku. Pencabulan juga pencemaran kepada titah pada Sri Paduka Baginda Datuk Agong. Dia orang buat main juga. Lama sangat 7 bulan cuti. Kan? Tapi aku ada juga yang cakap macam bila parlimen bersidang menjerit-jerit. Kita tengok zoo, macam zoo dah parlimen tu kan. Bagi aku 5 hari ni menjerit dah sampai sudah. Masih lepas geram. Bagi aku 5 hari ni meluahkan apa yang dia orang rasa nak luahkan. Aku tak kisah pun 5 hari ni dia orang nak menjerit ke, dia orang nak maki ke, dia orang nak apa ke, sebab mesyuarat khas ni tak ada function. Tak boleh buat keputusan, tak boleh buat polisi, tak boleh buat dasar, tak boleh ubah apa-apa 5 hari ni. Buat apa? Menjerit je lah. Apa nak bising. Ahli parlimen ni dah masuk sidang parlimen menjerit. Bagi aku biarlah menjerit. Dah itu kerja dia berbahas kat parlimen. Dan 5 hari ni pun tak ada apa. Dia nak kalau korang kata 5 hari ni fokus lah bincang isu COVID. Aku rasa kalau 5 hari ni fokus bincang isu COVID pun buang masa lah. Tak jadi apa. Sebab bukan boleh ubah apa-apa. Bukan ada sesi sebenarnya bahas, Fahmi, bukan ada sesi undian. Kerajaan akan terima idea daripada menerima idea atau pendapat daripada pihak pembangkang juga. Memang kan? Itu pentingnya perbahasan. Itu pentingnya meraihkan demokrasi. Dahlah parlimen dah tutup 7 bulan. Buka pula persidangan hanya secara mesyuarat untuk cakap secara sehala je. Ibarat memberi kuliah saja.
Tun Mahathir pun kata, kita tak mau dengar dah benda ni. Kita dah tahu dah segala perancangan kerajaan itu, kita dah tahu ianya akan gagal. Tapi buat apa juga kita mau dengar lagi? Tak perlu dengar lah. Jadi saya rasa kerajaan ini mengambil apa yang dicadangkan oleh orang luar. Kita cadangkan Majlis Pemulihan Negara, mereka pun buat juga Majlis Pemulihan Negara. Ni alih pada topik ni, aku nak tarik perhatian kau. Majlis Pemulihan Negara yang dipengerusikan sendiri oleh Tan Sri Mahidin Yassin dengan mempelawa 3 tempat daripada ahli parlimen pembangkang, daripada Pakatan Harapan, daripada Warisan dan juga daripada Pejuang. Kau rasa macam mana? Nak boleh pergi ke? Kononnya dia berbesar hati, dia buka 3 tempat je. 3 je, apa nak jadi 3? Secara konstruktifnya keputusan tu nanti berpihak pada kerajaan juga. Itu semua wayang lah. Dan memanglah aku setuju usaha plan pemulihan tu. Tapi buat secara balance lah. Kan? Ini setakat 3. Apa keputusan yang boleh? Memang kena tapau 3 ekor dalam tu. Fahmi, aku nak bawa ke belakang semula pasal jawatan kuasa khas bebas darurat. Mana apa function ni? Jawatan kuasa khas bebas darurat. Nohoma dah mengamuk ni. Jawatan kuasa khas bebas darurat ni adalah untuk menasihat kepada Agung sama ada untuk meneruskan darurat atau menamatkan darurat sebelum 1 Ogos. Tapi jawatan kuasa tak apa jadi. Taki dah umum ni apa function jawatan kuasa tu? Tak function lah. Yang buat keputusan mereka yang ada dalam mesyuarat kabinet. Baik tak payah buat dari awal jawatan kuasa. Ya Allah, nampak tak Fahmi? Sekarang ni dia orang utamakan kepentingan politik dia orang saja. Kepentingan rakyat yang sepatutnya dibela sekarang ni, masalah kesihatan, kekurangan katil dekat hospital, ventilator apa semua. Tu yang ni yang kena fokus. Tu yang terkulat semalam Tengku Zafrul nak jawab sampai minta tolong Azmin. Jemin Azmin bercerita sampai keluarkan cue card apa tu. Jemin pun sampai keluarkan apa? Clipboard. Benda jadah nak sebut dah. Kat Manila Card. Dia buat perangai ni masa dia jadi menteri besar lagi. Ingat lagi pasal hal tanah. Kau ingat tak? Ingat. Pasal hal tanah dia ceritakan tak maksudnya malah dibagi peta. Nampaklah penjelasan pasal peta. Memang aku cikgu pun memang kena pakai peta. Tapi yang ni benda Gobind Singh hidup, you apa cerita ni? You tengok tunjuk benda tu. Orang mana nampak sekarang. Tunjuk you punya buku. You baca dah buku tulisan kecil pada jauh. You mana nampak lah. Apa cerita ni? Lepas tu koyak. Gobind Singh kata silly. Dia pun berangin. Silly you stupid. Silly you stupid. Dia kata Azmin bodoh. Gaduh pula dengan bos lama dia. Makan jadi Perdana Menteri tapi tak ada fakta. Tapi aku tak perasan siapa yang jerit dari belakang tu. Ada seorang ahli parlimen jerit. Aku rasa ada suara-suara nakal. Aku rasa ni lah apa? Iskandar Mak Akin siapa? Samsul Iskandar Mak Akin. Samsul Iskandar jerit tak silap aku. Dia jerit dari belakang. Apa tu? Menteri Miti tak nampak kabur macam video. Aku cakap kimak betul. Muka Jemin tahan malu. Aduh. Kabur tak nampak. Aduh, malu siap. Ni cakap pasal Jemin ni kan. Tengok kedudukan dia. Sebelum ni kan dia sebelah kanan Perdana Menteri kan. Dan juga dia adalah menteri yang paling kanan sekali. Kalau Tan Sri Mahidin cirit ke apa kan. Sakit perut dia akan mempengerusikan kabinet. Tapi oleh kerana imej dia semakin sangat teruk lah di kalangan rakyat kan, sampai dia terpaksa me-offkan dia punya reply kat Twitter tu pasal nak lama dah dia buat. Itu dah banyak kali dia buat. Dah banyak kali dia buat macam tu, off, dia tutup. Sampai dekat komen dekat Facebook pun dia offkan juga kan dia punya page. Orang pergi bantai dekat Perdana Menteri Australia. Aku sedih lah. Dia ambil kat situ lah. Aduh. Aku sedih lah.
kita sedih. Engkau dulu tahu kan, aku Azmin ni antara idola dalam politik kan. Idola Dia macam aku kan. Wira. Cara dia berpolitik, cara dia bercakap. Tapi sekarang sampahnya. Kenapa dia begitu sekali Aduh, orang lain pun pergi Mekah tapi tak terfikir nak sapu lantai. tarik air kan. Orang suka tarik pelabur ni, tarik air Allah. Tapi dia ingat dia buat benda tu, lepas tu geng-geng Jcom blast. Apa kata konon kita geng Jcom Oi, nampak gambar Datuk Seri Azmin kita blast nak apa cerita. Ini mungkin satu image yang baik dia akan dapat dia. Ini seorang menteri ni. Seorang menteri guys. Seorang menteri dia sanggup untuk menarik air ni. Aku rasa kalau kita blast kat Malaysia mesti trending Memang trending tapi trending. Aduh, Jcom. Okay. Ni, kalau kau jadi Azmin, apa kau nak buat sekarang? Dah teruk sangat dah. Kalau aku resign je lah. Kan? Kau cakap apa pun. Aku tengok live bila time yang dia angkat kat board tu. Dah tak ada orang puji dah. Kesian aku tengok. Semua kena kecam, kena maki je. Kau tak faham ke apa yang dia nak sampaikan? Cuba faham orang sikit, Fahmi. Dia marah. Dia kata jangan emosi. Dia marah Anwar. Tapi dia yang emosi ni aku tengok. Aduh, Jermain. Marah betul bila orang cakap kilang penyumbang utama kluster. Betul lah tu. Seboleh-boleh nak nafi. Jermain. Itulah. Tapi Fahmi, ada satu naratif baru yang diorang nak bawa kat sini. Kau tahu tak? Apabila keadaan jadi macam ni, lepas Tan Sri Muhyiddin mengajak ahli parlimen daripada pembangkang untuk bersama dalam Majlis Pemulihan Negara, ada satu profesor ni kata elok pada ketika ini semua ahli-ahli parlimen bersatu dan juga menjadi statesman, menjadi bukan orang politik jalanan. Maksudnya bersama untuk dengan kerajaan sekarang ni lah. Sebab apa? Kita sekarang ni faham tak? Sebab jadi benda macam ni, kita tak ada kerajaan majoriti yang kuat. PH menang hari itu pun hanya mendapat sokongan 28% undi daripada orang Melayu. Betul? Dan keadaan ini berlaku akibat daripada tidak adanya kuasa majoriti yang menguasai. Seperti BN dululah kita. Jadi macam kita rindu pada zaman kestabilan BN macam mana Fahmi sekarang ni. Uncanya. Dia tapi nak kembalikan zaman kestabilan tu dah tak ada dah. Sebab aku rasa lepas ni kita dah susah nak dapat sebuah parti yang boleh menang majoriti besar. Jadi nak tak nak jajaran tu kena ada. Jajaran baru ke jajaran lama ke, jajaran sedia ada sekarang ni ke, nak tak nak orang politik kena berjiwa besar lah. Kan? Itu je. Kan? Takkan pejuang nak gerak seorang-seorang. Takkan muda nak gerak seorang-seorang. Pas lagi lah takut nak gerak seorang-seorang. Dia dah selesa. Dia dah pakai ketayap grade A. Sebelum ni pakai ketayap bandel. Sekarang dah ketayap grade A. Takkan nak downgrade ketayap bandel. Tak boleh. So kena kerjasama. Kan? Kerjasama. Tapi sekarang Fahmi, bila ordinan darurat dah tak ada, balik pada asal dia lah kan. Belum bila ordinan darurat dah ni dibatalkan, kuasa eksekutif ni kembali pada siapa patutnya? Kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif untuk menjalankan pentadbiran negara ni masih lagi dipegang oleh Mahidin Yassin ke dan jemaah kabinetnya secara perlembagaan? Secara perlembagaannya bagi aku dah tak ada. Kan? Dan bagi jadi aku, kuasa tu kembali kepada yang di-Pertuan Agong. Sepatutnya. Tapi kalau aku jadi, tapi itulah, Muhyiddin ni dia tak berani lah.
Dia seorang pemimpin yang tak berani kan. Satu, hari pertama dia dah hilang sampai kena desak. Mana PM, mana PM, semua cari. Mana PM, sepatutnya dia jawab, bukan Tengku Zafrul yang jawab. Tu satu. Bagi aku Terpinga-pinga Mamat tu. Terkumit dia. Aduh wai. Lepas tu kena balun dengan orang yang dah 7 penggal dalam parlimen, dalam legislatif. Lagilah mampus. Tak, bagi aku dia gentleman lah. Kau masuk parlimen, kau buat undi percaya, kau tengok sokongan kau, dah settle kan? Kita nak kestabilan, kita nak balik macam tu lah, kestabilan lah. Dia kena tunjuk lah dia ada. Maksudnya sekarang ni tindak tanduk Perdana Menteri dan juga kabinet dia ni seolah-olah mengheretkan kita kembali ke arah kancah krisis perlembagaan yang lebih teruk ke? Dah memang teruk dah, Faris. Bagi aku dah teruk dah berlapis-lapis lah krisis perlembagaan yang berlaku sejak langkah Sheraton ni. Macam-macam dah kan? Dah boleh buat satu jilid dah kan? Startnya daripada Perdana Menteri interim yang tak pernah kita buat. Start daripada situ sampai hari ni, berapa banyak dah krisis perlembagaan kan? Maksudnya kuasa sekarang ni dah kembali kepada tangan Agung. So Agung yang ada kuasa berbicara, sama ada untuk meneruskan kerajaan sedia ada atau membuat sesuatu. Contohnya aku mengharapkan, aku macam bias pula, tapi itulah cadangan Tun Dr. Mahathir, Majlis Pemulihan Negara itulah. Atau Mageran kita kena tunggu, kita kena tunggu sampai hari Senin ni. Macam-macam boleh berlaku, Faris. Sebab tu tadi speaker dah selamatkan dah Taki kan? Speaker kata saya dah buat petua semalam. Dia kata menteri akan menjawab segala persoalan berkaitan darurat pada hari Isnin. That's it. Itu ruling saya, dia kata speaker. Itu ruling saya kan? Yang bawah mak duduk, itu ruling saya. Tak boleh nak desak. Okay, speaker dah selamatkan Taki kat situ. Taki pula tadi pun terlepas cakap. Dia kata boleh, saya boleh jawab kalau speaker bagi kebenaran. Ayat kena dia anak jantan lah. Ayat tu abang non petik tadi. Ini pakai speaker, guna nama speaker. Dia kata dia boleh jawab kalau speaker bagi kebenaran. Jawablah. Terkulat. Lepas tu bila dia terlepas cakap tu, kalau kau tengok ada satu kamera tunjuk ke arah Taki, Abah Mahyadin toleh ke belakang tau. Abah Mahyadin toleh ke belakang. Aku tak tahu Abah cakap apa. Taki bodoh, jawab hari Senin lah, dia kata. Jangan jawab hari ni. Aku rasa Abah cakap benda tu. Dia toleh kat Taki, dia kata no, jangan jawab hari ni. Kau jangan menggelupur. Relax sial. Tak lu sokok lu. Dia kata jangan menggelupur, jawab hari Senin, dia kata. Jangan buat hal. So sekarang ni Abah dan Taki kena mengadap. Dia orang ada masa hari bila lah, tak tahu dia nak mengadap hari Sabtu Ahad lah kot. Kan? Jumaat tak ada parlimen kan. Jumaat dia ataupun hari Rabu lah, hari ni lah. Kan? Mesyuarat kabinet. Dia kena mengadap dia tak Agung. terus terang ni cakap yang dia belum dapat perkenan daripada Agung dan hanya dicadangkan dalam mesyuarat kabinet dia untuk membatalkan ordinan darurat ni. Dia confident. Memang revoke ya. Memang Agung akan revoke kalau ikut logik, sebab Agung dan Majlis Raja-Raja sendiri tak nak darurat disambung lepas 1 Ogos, dan sekarang pun tempoh dah nak dekat 1 Ogos. So memang Agung akan revoke. Tu yang dia orang confident. Cuma dia cakap tu tak kena prosedur. Tu je persoalan dia. Tak kena prosedur dan memberi implikasi yang besar kepada pelaksanaan 6 ordinan tu. Salah satunya ordinan penguatkuasaan. Sekarang ni masih berjalan, orang kena saman SOP. Compound SOP apa semua. SOP pelanggaran SOP masih berjalan guna ordinan darurat. Jaga Roblox tu semua guna ordinan darurat. Habis kalau dah kau umum benda tu batal, berkuat kuasa 21,
Habis lepas ni mahkamah semua, habis lah orang semua bersoal lah. Tak valid lah. Compound tu semua orang koyak je lepas ni kan. Mana yang 22 bulan sampai 31 Julai orang koyak je, orang bakar, orang buat menari taki-taki rumba. Dia orang takut nak menghadapi undian di parlimen untuk pembahasan rang undang-undang ordinan darurat ni, sampai membatalkan. Dia orang tak fikir yang lain, kuasa eksekutif dia akan hilang lepas tu. Itulah. Dan juga hal-hal yang lain lah, seperti compound SOP apa semua yang kena denda 50,000, 10,000 semua ni, penjara. Bicara mahkamah, implikasi dia orang ni memang tak fikir jauh lah. Macam aku suka jebat dia, aku cakap dia orang ni tak fikir 10 langkah ke depan. Patut kena 10 langkah ke depan macam Tun Dr. Mahathir kan. Ini fikir singkat je. Ini yang jadi ya. Kita tengoklah apa jadi ya. Lama ni nak tunggu sampai hari Senin ni, nak tunggu Taki jawab kan. Apalah, aku pun tak tahulah apa nak jadi dengan kerajaan kita, dengan negara kita ni. Tapi kita tengoklah sampai hari Senin ni apa yang berlaku berkenaan dengan pembatalan ataupun revoke ordinan darurat. Kita masih lagi mengikuti rapat lah. Akan dari semasa ke semasa kita akan terus mengikuti rapat dan sambil makan popcorn. Sambil makan popcorn. Ni apa cerita isu pendakwah bebas terkenal kita ni? Oh, kau nak cakap hal ni tak? Aduh, Ustaz aku tak ikut sangat Fahmi. Ustaz Abid Liu dan topi beras. Kau tim Caprice ke tim Abid? Ke tim ni? Naluri apa? Naluri apa nama Ustaz? Nadir Al-Nuri. Nadir Al-Nuri. Aku tim ni Ustaz Mazhar. Ustaz Mazhar dia balon dia semua kan? Semua di balon dia kata ini semua fenomena dah kritikal. Kita buat kebajikan semua nak pamer kat social media. Tu Ustaz Mazhar kata. Itu orang dah berlomba-lomba untuk benda yang tak elok. Memanglah buat kebaikan, tapi itulah, aku tak boleh nak ulas lebih-lebih. Nanti orang ingat aku anti taksub. Tapi itulah, aku berharap lah isu dah tak habis-habis ni. Ni aku dengar ada tersebar pula video tak elok pasal ustaz berkenaan kan. Ya. Video apa? Video lucah katanya. Ustaz apa? Ustaz Abid lah. Aduh, aku dah agak dah benda-benda macam ni memang akan jadi. Memang. Tapi itulah, sampai dah jadi macam ni, aku cuma satu je lah, aku berharap dua-dua susuk nama yang hebat kan? Ustaz Nadir Al-Nuri dan Ustaz Abid Liu. Dua-dua beragama Islam. Dua-dua orang hebat dalam dunia kebajikan. Nadir Al-Nuri yang hebat dalam kebajikan di Gaza, yang dah lama duduk Gaza kan, beri sumbangan pada orang Gaza. Dan Ustaz Abid sendiri yang terkenal dengan kebajikan dia kat negara kita kan, kerja-kerja kebajikan, yayasan dia, NGO dia. So apa salahnya berdamai demi agama? Okay Fahmi, so apa nak jadi? Apa krisis perlembagaan kita, penyelesaian? Apa nak jadi kan? Agamawan pun bergaduh. Tokoh yang kita sanjung dalam bidang NGO pun berselisih. Seolah-olah bersaing nak memburaikan apa jadi Malaysia ni? Apa nak jadi Malaysia ni? Apa yang jadi Malaysia kan? Di dalam keadaan sekarang ni, aku tanya budak-budak kecil kan, yang budak-budak yang aku ajar kan, siapa idola kau orang? Idola saya ni Ego, Abang Yusof Azmi Semboyan. Lepas tu Abid Liu. Tak ada pun dah orang politik, tak ada. Kalau dulu masa kita zaman kita sekolah, siapa dia idola awak? Satu kelas akan cakap, separuh mungkin Dr. Mahathir kan. Dulu idola orang politik kan, YB. Sekarang ni orang-orang macam ni yang kita harapkan sebenarnya. Tapi bila dah jadi macam ni, alamak,
Spoil juga Ada tak yang kau tanya budak-budak idola dia, apa, Fatah Amin ke, Itu biasa. Ya Fahmi, itulah kalau kita nak, apa kita nak buat untuk Malaysia pada masa akan datang, Itulah dia. nak pulihkan negara ni. Kita Sedih bro, sedih. Kestabilan politik itulah penting. Hmm. Kan? Apa nak tak nak, kita kena kembalikan kestabilan politik. Itu je jawapan dia, kan? Ada orang kata stop it lah politik. No. Ahli politik tu kerja dia memang kena berpolitik. Dan bagi aku apa? Ya, kita tengah pandemik kan. Kita tengah krisis. Tapi tanpa kerajaan yang stabil pun tak boleh nak kita nak handle krisis dengan betul. So nak tak nak, tiang tu kena betulkan dulu. Selagi tak betul macam ni lah isu, jadi lagi krisis perlembagaan kan. Dan aku rasa itulah cukuplah kita bercerita soal isu ordinan darurat ni, yang kita tunggulah apa jadi hari Senin nanti. Dan aku harap Malaysia tenang-tenang je lah kan. Jangan kalut-kalut lah minggu ni. Yang ribut ni orang-orang atas je. Rakyat masih lagi tengah struggle. Pendapatan dipotong, gaji dipotong 30%. Bendera putih Rakan-rakan masih kita dikibar tak dapat menjaga kan. Bendera putih masih dikibar tu, jangan lupa. Masih ada orang yang membantu bendera putih, masih ada orang yang nampak bendera putih. Maknanya Tok apa, Mak Sabu pun kata, Abang Mat pun kata, statistik orang Melayu bunuh diri pun dah makin mengerikan. Kan? Itu semua kena ambil kira lah. Keadaan kita ni sekarang ni, apa-apa pun aku rasa insya-Allah lah kita boleh, Malaysia boleh hadapi. Dan sekali harapan aku malam ni Fahmi, aku mahukan semua ahli politik tolak ke tepi fahaman, pegangan, ideologi politik masing-masing. Kembalikan untuk kita menyelesaikan masalah negara kita, masalah kesihatan, masalah perlembagaan, krisis perlembagaan, masalah sosioekonomi, membabitkan rakyat hilang kerja, masalah sosial, masalah rakyat bunuh diri, dan juga masalah berkaitan dengan pendidikan. Ini masalah yang kita kena fokus. Yelah tu, betul. Kembalilah ke arah penyatuan semua wahai ahli-ahli politik. Kerana kita tahu kuasa politik adalah kuasa yang kedua tertinggi lepas kuasa Tuhan. Jadi kuasa diorang ni, bila diorang bergabung, bersatu, ini yang kita perlukan. Statement. Oh, gila penutup. Okay, aku rasa tu cukup lah untuk episod 22 kita. Okay. Dan aku rasa dalam masa terdekat ni episod 23 confirm ni. InsyaAllah. So insyaAllah kita jumpa di episod 23 Borak Pum Pam Podcast Duo Santai. Kawan. Koyak tisu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.